Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebahagian daripada contoh bagaimana Rasulullah SAW amanah dalam menegakkan hukum Allah dengan adilnya, walaupun terhadap dirinya, keluarganya dan sahabatnya. 5 contoh tersebut di atas memberi gambaran yang nyata yang tidak boleh ditokak tambah sedikit pun dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pertama dan utama dalam melaksanakannya. Contoh yang kita baca minggu lepas adalah menunjukkan betapa amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sendiri, sehingga menyampaikan kepada manusia tegaran Allah terhadap dirinya sendiri, terhadap kaum keluarganya sendiri, terhadap sahabat-sahabatnya, termasuklah terhadap musuh-musuh Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah dengan sebab kamu bermusuh dengan sesuatu kaum atau kaum itu bermusuh dengan kamu, lalu kamu tidak berlaku adil terhadapnya, maka berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu lebih hampir kepada taqwa, dekat bertakwa dan membawa kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana adil dalam melaksanakan syariat Allah menyebabkan orang-orang yang bukan Islam ramai masuk Islam. Bukan dengan paksa, dengan rela hati. Kerana Islam itu mestilah dengan rela hati. Masuk Islam dengan paksa, masuk Islam munafik, tidak sungguh, tidak ikhlas. Mereka yang masuk Islam dengan rela hati berjuang sehingga sanggup mati, macam kisah Yahudi yang kita baca minggu lepas. Masuk Islam, mewakafkan separuh hartanya, separuh harta diwakafkan, dan berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mati dalam perjuangan. Menunjukkan bahawa mereka terima Islam dengan ikhlas kerana melihat amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sifat yang wajib kepada seorang rasul. Bahkan dalam semua perintah yang terkandung di dalam 30 juzuk Al-Quran, semua perintah yang ada dalam 30 juzuk Al-Quran dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, disuruh umatnya beramal dengan perintah itu dan memulakannya dengan dirinya sendiri, sehingga Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus menjawab, kana khuluquhul Quran. Artinya adalah Al-Quran itu menjadi akhlaknya. Perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. 30 juzuk Al-Quran. Bacalah Quran 30 juzuk. Jangan baca saja.
usahakan untuk memahami maknanya, maksudnya, dan beramal dengannya. Jangan baca saja tak beramal, ataupun beramal separuh ikut separuh. Itu adalah perangai-perangai syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kamu. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, zakat ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, bagi pesaka ikut Islam, pergi ke Mekah ikut Islam lagi, politik tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, undang-undang tak ikut Islam, cara hidup tak ikut Islam. Itu adalah perangai syaitan. Dan segala perintah yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amanah paling besar, seperti dinyatakan oleh firman Allah taala, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Suratul Ahzab. Artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka bimbang akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu zalim dan amat jahil. Ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan amanah itu ialah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang wajib, yang haram, yang mesti ditunaikan, yang mesti ditinggalkan. Allah taala membentangkan, memamerkan, menunjukkan amanah kepada langit, bukit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang. Beritahu ini adalah satu perintah yang sangat penting, merupakan amanah. Sekiranya kamu menunaikan perintah itu, kamu masuk syurga. Sekiranya kamu tidak menunaikan perintah itu, kamu masuk neraka. Langit mendengarnya. Langit berkata, cukuplah dengan matahari, bulan, bintang, cakrawala. Segala makhluk yang ada di langit berada di dalam kawasan kami, wahai Tuhan. Langit takut untuk memikul amanah. Kemudian bumi pula mengatakan, wahai Tuhanku, cukuplah dengan di atas aku ini tumbuh segala gunung ganang dan bukit bukau, pohon-pohon kayu dan batu-batu. Bukit mengatakan, gunung mengatakan, cukup dengan bebanan kami yang ada ini, wahai Tuhan. Mereka takut gerun untuk memikulnya. Lalu dibentangkan kepada Nabi Adam alaihissalam, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadiannya yang berbeza dengan makhluk yang lain. Dia beri kepadanya jasad, tubuh badan. Dia beri kepadanya akal, boleh berfikir. Dia beri kepadanya roh, percaya kepada Tuhan. Dia beri kepadanya kemampuan panca indera, mendengar, melihat, merasa, berfikir, boleh bergerak, dan kemampuan untuk menguasai makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar daripadanya. Maka Adam sebagai manusia menyatakan kesanggupannya untuk memikul amanah itu.
Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah membuat keputusan itu. Manusialah yang duduk di atas muka bumi untuk memikulkan amanah, menunaikan amanah yang berasaskan kepada yang pertama, mereka beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah, tunduk kepada Allah sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, aku hendak jadikan di atas muka bumi itu satu makhluk, iaitulah Adam, makhluk manusia yang dilahirkan daripada zuriat keturunannya yang ramai, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Selepas itu makhluk ini akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan ad-din, iaitulah Islam, menegakkan Islam, satu-satunya agama Allah Subhanahu wa taala. Wa siyasatud dunya, dan mentadbir urusan dunia, politik, ekonomi, pentadbiran dan segala-galanya, mentadbir urusan dunia dengan agama Islam. Malaikat bertanya untuk memohon penjelasan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang melakukan kejahatan dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa mengucap tasbih, memujimu wahai Tuhan. Malaikat adalah makhluk yang dijadikan dengan sifat kejadiannya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma la yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sekali-kali durhaka terhadap Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah, dan mereka buat apa sahaja yang disuruh supaya mereka melakukannya. Itulah makhluk malaikat, dengan sifat kejadian mereka yang sangat taat kepada Allah, yang tidak ada dalam diri mereka hawa nafsu, tidak ada dalam diri mereka derhaka. Maka malaikat berlomba-lomba untuk menunaikan perintah Allah dan bertanya, wahai Tuhan, kami sentiasa bertasbih memujimu wahai Tuhan. Dengan makna malaikat menawarkan diri untuk menjalankan tugas di atas muka bumi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu tidak boleh menjalankan tugas ini kerana di atas muka bumi ada makhluk-makhluk, tumbuhannya, galiannya, binatangnya, dan berbagai-bagai perkara yang layak diuruskan oleh makhluk yang ada jasad, yang ada akal, yang ada roh, yang hidup bermasyarakat. Iaitulah makhluk manusia yang dikhususkan.
Maka Allah menjadikan Adam alaihi salam diajar dengan ilmu daripada Allah Ta'ala, dan Adam alaihi salam diatur oleh Allah untuk mentarbiah, untuk mendidiknya dengan melakukan kesalahan. Secara lalai digodok oleh iblis, laknatullah. Maka Adam dan Hawa dihantar ke bumi sebagai satu hukuman yang diatur oleh Allah dengan kesalahan, dan Adam bertaubat. Adam bertaubat, iblis yang dihalau tidak bertaubat. Padahal iblis ni lamanya dengan malaikat, bersama malaikat. Setelah ditawan oleh malaikat dalam peperangan dengan makhluk jin yang diletakkan sebelumnya, ketua jin yang digelar iblis pada akhirnya ditawan oleh malaikat, dibawa ke langit melihat syurga dan neraka, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba makhluk yang ditarbiah, yang dididik oleh malaikat ini, malaikat tak tahu, Tuhan tahu. Makhluk ni sudah berpengalaman dengan kejahatannya, dengan maksiatnya di atas muka bumi. Tetapi sifat sombong, sifat takabur yang ada pada dirinya, hasad, dengki terhadap Adam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dihalau ke bumi dan berlawanlah dengan Adam dan zuriat keturunannya. Allah Ta'ala melantik Adam menjadi Rasul, dan dilantik berzuriat keturunannya Nabi-Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah mereka, pemimpin politik mereka ialah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala melantik di kalangan Bani Israel pemimpin-pemimpin siasah di kalangan Nabi-Nabi, menunjukkan Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah bukan sahaja menjadi pemimpin dakwah, pemimpin ibadat, dalam masa yang sama tasusuhumul anbiya. Anbiya adalah pemimpin siasah kepada Bani Israel untuk mengajar manusia bagaimana beribadat kepada Allah, dan mengajar manusia bagaimana beramal dengan syariat Allah dalam hukum-hukum yang diturunkan di dalam kitab Allah sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik menjadi rasul dengan mukjizat Al-Quranul Karim, iaitulah kitab yang paling akhir menutup wahyi. Tidak ada wahyi selepasnya. Tidak ada kitab yang diturunkan selepas Al-Quranul Karim. Terkandung di dalam Quran itu segala inti, isi dan dasar yang ada dalam kitab Nabi-Nabi zaman dahulu, ada dalam Quran. Dinyatakan dalam Quran ilmu yang berkait dengan hukum syariat, hukum syariat yang dinasahkan, yang tak boleh diamalkan lagi, hukum syariat yang diturunkan kepada Bani Israel dan umat-umat zaman dahulu, sebahagiannya disebut di dalam Al-Quran Karim, dinasahkan. Di antaranya kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada kedua ibu bapa. Tak boleh sujud melainkan kepada Allah sahaja. Di masa itu boleh sujud. Beberapa hukum yang lain yang diamal oleh Nabi-Nabi zaman dahulu yang dinasahkan disebut dalam Quran, dan dinyatakan hukum-hukum yang tidak dinasahkan di dalam Taurat, hukum qisas, hukum hudud, ini hukum yang tidak dinasahkan. Haramnya berzina, haramnya daging babi dan arak,
Itu hukum yang sama. Nabi zaman dahulu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama Kristian membenarkan minum arak dalam gereja dia, itu sudah tipu dah. Meminda agama asal yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kalau orang Yahudi buat benda-benda yang diharamkan, berzina haram kalau dengan orang Yahudi, dengan orang lain lah. Makan riba haram dengan bangsa Yahudi, makan riba dihalalkan oleh kaum yang lain. Ini sudah meminda syariat Allah. Dalam Quran ada hukum-hukum yang sama dengan kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Dalam Quran ada hukum-hukum yang baru. Hukum-hukum yang baru yang tak ada dalam kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Kerana Nabi-Nabi zaman dahulu diturunkan wahyu, dilantik menjadi Rasul untuk kaum dia saja dan untuk zaman dia saja. Zaman yang jarak jauh di antara satu sama lain. Tidak ada alat-alat perhubungan yang cepat. Adapun di zaman yang akhir ini Allah Ta'ala telah memberi kepada manusia ilmu, nikmat ilmu sebelum dilakukan kiamat, ditamatkan ajal dunia. Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia, ilmu sains, ilmu teknologi yang boleh mendekatkan hubungan di antara satu sama lain. Maka Al-Quran adalah mukjizat ilmu yang menunjukkan kepada seluruh manusia, tak ke bangsa apa, tak ke kaum apa, tak ke bahasa apa, tak ke jauh mana. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika ayatin lil alamin, ataupun lil alamin mengikut satu qiraat. Di antara ayat-ayat Tuhan, tanda kebesaran ialah menjadikan langit dan bumi, menjadikan kamu berbagai-bagai bahasa dan warna kulit. Itu adalah ayat, tanda-tanda lil alimin, bagi orang-orang yang tahu. Qiraat yang masyhur, lil alamin, bagi seluruh alam, bagi seluruh alam. Satu qiraat yang lain dengan makna yang lebih luas. Allah Ta'ala jadikan manusia berbagai bangsa dan bahasa. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan, berhubungan, bekerjasama, saling mengerti di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha tahu, lagi maha teliti pengetahuannya. Ayat umum menyatakan seluruh manusia boleh berhubung di antara satu sama lain. Berbagai bangsa boleh berhubung di antara satu sama lain. Dan Allah Ta'ala nyatakan di dalam Quran itu hukum-hukum yang khusus, secara satu persatu dalam perkara yang manusia tak mampu nak fikir. Haramnya arak, haramnya judi, haramnya zina, haramnya riba, ini haramnya daging babi, dinyatakan secara terperinci. Hukum-hukum yang berkait dengan qisas dalam pembunuhan, kecederaan, dalam hukum yang berkait dengan hudud, iaitulah yang berkait dengan murtad, zina, yang berkait dengan meminum arak, menuduh zina,
menuduh yang berkait dengan qazaf, yang berkait dengan rompak, mencuri. 6 perkara yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini adalah nas yang terang, yang manusia tak boleh pindah, akal manusia tak boleh capai. Kalau cari hukum lain, peraturan lain, tak boleh selesai masalah. Ini rahmat Allah kepada manusia yang memakmurkan bumi. Ada hukum yang umum yang berkait dengan mesyuarat, diwajibkan mesyuarat. Tak dinyatakan bagaimana cara mesyuarat, bagaimana nak susun meja, berapa jumlah ahli mesyuarat, bagaimana nak catik mesyuarat. Tak disebut dalam Quran. Umum sepanjang masa. Yang berkait dengan jihad, perjuangan untuk menegakkan Islam dengan adab-adabnya, yang berkait dengan peperangan, yang berkait dengan perdamaian, yang berkait dengan ekonomi, politik, undang-undang negara dan antarabangsa, yang berkait dengan sains dan teknologi, sama ada teknologi di bumi ataupun angkasa lepas, semua ada dalam Quran. Disebut kisah-kisah umat zaman dahulu, umat-umat yang mengikut nabi-nabi dan rasul, yang berbahagia selamat dunia dan akhirat. Umat-umat yang melawan nabi dan rasul, celaka dunia dan celaka di hari akhirat. Menceritakan tentang alam dunia dan alam ghaib, alam langit yang dapat dilihat dan alam ghaib yang manusia tak nampak, disebut dalam Quran. Menceritakan dunia sehingga akhirat. Quran adalah kitab mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang hidup sehingga hari kiamat, yang tidak mati dengan mati dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di Al-Quranul Karim. Walaupun Allah Taala mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah menunaikan amanah sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul menunaikan amanah masing-masing. Sehingga ada nabi-nabi yang mati dibunuh, ada nabi-nabi yang mati tua kerana menyampaikan Islam, tak sempat melihat hasil perjuangannya, mati, wafat. Ada nabi-nabi yang berjaya menegakkan kitab Allah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melihat pemerintahannya selama 10 tahun dan telah menyampaikan ajaran Allah yang ada dalam Quran dengan amanah, tak khianat. Amanahnya Nabi ini sehingga mengatakan dalam hukum hudud, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad anak aku mencuri, aku potong tangannya. Itulah amanah yang ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Allah. Dan Allah Taala mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi amanah yang ada dalam Quran tidak mati, terus hidup. Dan Allah Taala menjanjikan adanya kumpulan Islam yang menyambung amanah ini sehingga hari kiamat. Firman Allah Taala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun." Allah berjanji, bila Allah Ta'ala berjanji, dia tunaikan janji itu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman,
dan mengerjakan amal yang soleh daripada kamu, daripada orang-orang yang beriman. Bukan semua orang yang beriman. Di sana ada sebahagian orang yang beriman yang mengerjakan satu amal yang soleh, iaitu amal jihad, yang menyambung perjuangan dakwah dan jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berjanji, Allah akan jadikan mereka la yastakhlifannahum fil ard, akan menjadikan mereka khilafah, orang yang memerintah bumi, yang menegakkan ad-din, menegakkan Islam. Walumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah Taala jadikan tamkin, walayumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah Ta'ala jadikan agama yang direda untuk mereka tamkin, berkuasa. Agama Islam itu berkuasa. Liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal musyrikun, untuk menzahirkan agama ini mengatasi segala agama dan ajaran yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Menunjukkan agama Islam tamkin, berkuasa, memerintah. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, lalu Allah tukar keadaan daripada ketakutan kepada keamanan. Bila agama Islam berkuasa, daripada takut pada aman, takut pada musuh. Musuh yang nak serang, ada kewajipan jihad. Negara ini melaksanakan jihad, mempertahankan umat dan negara, dan Allah mengurniakan kemenangan dengan kekuatan Islam itu. Penjenayah-penjenayah, perampok, penyamun, penipu dan segala-galanya takut. Bila syariat Islam dilaksanakan, mereka takut nak mengerjakan jenayah, menyebabkan negeri menjadi aman. Allah Ta'ala tukar min ba'di khawfihim amna, daripada ketakutan kepada keamanan. Bila Islam sudah memerintah, maka negara menjadi aman. Apabila Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasid dan lain-lain radhiyallahu anhum yang diseksa oleh Abu Jahal dan lain-lainnya ketika Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya berada di Mekah, Khabbab yang dibakar dengan besi panas, Bilal yang dijemur di tengah panas, diletak batu atas perut, Ammar yang nak dibunuh, ayah dan ibunya mati, Ammar selamat, dan lain-lain lagi. Bertemu dengan Nabi SAW, bertanya, bila lagi nak menang wahai Rasulullah? Bila lagi nak menang? Nabi kata, jangan gopoh. Umat zaman dulu Tuhan beri menang, mereka mengalami ujian terlebih dahulu. Dan Nabi bersabda, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'b ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, Allah mesti akan menyempurnakan urusan agama ini. Urusan Islam akan disempurnakan oleh Allah apabila tiba masanya. Bila tiba masanya, Allah Ta'ala akan memenangkan Islam bila masa dia tiba. Sehingga orang musafir dari Sana'a di negeri Yaman ke Hadramaut di timur negeri Yaman, musafir yang jauh itu tidak takut lagi, tidak takut lagi malaikat kepada Allah dan serigala yang ganggu kambing. Pencuri, perampok, penyamun berhenti merampok, berhenti mencuri. Bila syariat Islam dilaksanakan, hukum hudud diamalkan, orang musafir rasa aman, tidak takut. Malaikat kepada Allah, beribadat dengan khusyuk kepada Allah sahaja. Bimbang serigala, kacau kambing, pencuri, perampok, pembunuh takut bila syariat Allah dilaksanakan. Tetapi kamu adalah kaum yang gopoh. Kamu gopoh sangat.
maka Allah Ta'ala menurunkan surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah, ayat-ayat Quran yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, menceritakan perjuangan Nabi-Nabi zaman dahulu yang memakan masa 950 tahun. Nabi Nuh yang akan kita baca tafsirnya. Nabi Musa berpuluh-puluh tahun menghadapi kezaliman Firaun. Anak-anak lelaki dibunuh, anak perempuan yang diizinkan untuk melemahkan Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain memakan masa. Itulah dia perjuangan Islam. Allah Ta'ala nak beri pahala, Allah Ta'ala nak tapih. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, supaya Allah Ta'ala menapis orang yang beriman dan membinasakan orang kafir. Orang beriman yang ramai ditapih oleh Allah. Nabi sebut satu hadis, tada'a alaikum al-umam kama tada'at akalatu ala qas'atiha aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la walakinnakum ghatha'il as-sayl wa la yanza'anna Allahu al-mahabata minkum fi qulubi aduwikum wa la yakhlifanna Allahu fi qulubihim al-wahn. Qala qailun mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi kata, akan tiba satu masa umat aku ni akan diratah oleh kaum lain. Umat-umat yang lain akan meratah umat Islam, sebagaimana orang-orang yang mengelilingi hidangan meratah makanan-makanan yang lazat yang ada di hadapannya. Begitulah umat Islam diratah oleh kaum-kaum yang lain. Hari ini kita tengok orang Islam kena ratah. Kena ratah di Palestin, kena ratah di Mali, ratah di Afghanistan, ratah di sana, ratah di sini. Diratah oleh kaum-kaum yang lain. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah jumlah orang Islam sedikit? Jawab Rasulullah SAW, banyak orang Islam, tetapi macam buih yang dianyut oleh air banjir. Mereka tak boleh nak duduk tetap, tak kuat, dihanyut oleh air banjir macam buih. Hari ini jumlah orang Islam 1,300 juta lebih. 1,300 juta, 1.3 juta umat Islam seluruh dunia. Hampir 1,5 bilion jumlah orang Islam di seluruh dunia. Jumlah yang sangat ramai, tetapi diratah oleh musuh-musuhnya. Lalu sahabat tanya, pasal apa? Wahai Rasulullah, Rasulullah kata sebabnya Allah Ta'ala cabut haibah, kegerunan yang ada dalam hati musuh terhadap orang Islam tidak ada lagi. Musuh-musuh Islam, orang bukan Islam, tak gerun pada orang Islam. Nak gerun macam mana? Judi macam aku juga, dia kata. Darah-harap macam aku juga. Rasuah teruk pada aku lagi. Dulunya orang Islam ni baik, adil. Musuh Islam gerun, takut tengok baiknya orang Islam ini. Tapi di akhir zaman orang Islam tidak ada kehebatan, dan mereka ditimpa oleh penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan. Lalu sahabat tanya, mal wahnu ya Rasulullah? Al-wahan tu apa dia? Jawab Rasulullah, al-wahan itu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih ke dunia terlalu banyak sangat dan takut pada mati. Yang pertama, kasih pada dunia. Lambat hulu pitih, lambat hulu benda, lambat hulu pangkat, lambat hulu kesenangan. Jemur selalu, ceregang selalu, tak kira lah apa nak jadi pada Islam, tak ada pada dia. Asal boleh benda sudah senang sudah. Ini hubbud dunya, penyakit yang menimpa umat Islam. Wa karahiyatul maut, dan takutkan mati, takut pada mati. Takut ke mati ini kerana dosa banyak dan sebagainya.
Kerana tak apa yakin, sungguh-sungguh. Islam tapi tak yakin. Takut ke mati. Nak lawan musuh Islam kena mandi minyak dulu. Biar dak lu, takir tikang dak lu baru nak lawan. Kalau lu tak boleh lawan. Sedangkan orang Islam zaman dulu cinta pada mati. Nak mati untuk menegakkan Islam. Hari ini dak, nak tidak lu biar dak mati, biar tak mati semua. Ini beza. Sahabat-sahabat Nabi zaman dulu, termasuklah Nabi. Nabi bersabda dalam satu hadis, "Uhibbu an uqatila fi sabilillah, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal." Nabi kata, aku nak berjuang untuk menegakkan agama Allah sehingga aku dibunuh mati. Aku hidup pula, dibunuh mati pula, hidup pula, dibunuh mati pula. Nabi kata. Itu Nabi minta mati dalam perjuangan. Dan nyata Nabi SAW mati diracun oleh Yahudi. Wafatnya Nabi kesan beracun. Allah Ta'ala jadikan Nabi wafat dia syahid. Wafat dia sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang syahid. Semua ada kelebihan pada Nabi. Ini dia. Tuhan jadikan begitu. Semua sahabat-sahabat dia bercita untuk mati, bercita-cita. Banyak sahabat-sahabat yang meninggalkan keluarga. Ribu batu perjalanan. Bulan masa mati di negeri orang. Mati di negeri orang kerana menegakkan Islam, menyebarkan Islam. Tak sempat nak balik berjumpa dengan keluarga. Tapi orang Islam di akhir zaman ini takut ke mati. Tetapi di sana Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'ala al-haq wa fi riwayatin zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada di kalangan umat aku, akan ada kalangan umat aku satu kumpulan. Kumpulan ni tak ramai, di negeri mana pun ada kumpulan ini. Di negeri Arab ada, di Indonesia ada, di Malaysia ada, di India ada, di Pakistan ada, di negeri orang putih pun ada. Di mana saja orang Islam ada kumpulan ini. Kumpulan yang menzahirkan Islam, yang bangun berdiri untuk menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikecewakan. Mereka tidak boleh dikecewakan. Tidak boleh ditundukkan oleh orang-orang yang menentang mereka sehingga datangnya urusan Allah. Walaupun orang kata macam-macam, orang tuduh macam-macam, orang pelekeh macam-macam, kumpulan ini tak tunduk, akan ada sehingga hari kiamat. Inilah yang mengganti Nabi SAW untuk menyambung amanah. Walaupun Nabi tak ada, tapi ada kumpulan menyambung amanah untuk menegakkan ajaran Nabi. Wallahu alam.